Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif lagi dengan Hisham bersama Ashraf. Kita bersama dengan CEO baru Perak FC iaitu Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi. Datuk, apa khabar Datuk? Sihat? Khabar baik, sihat. Terima kasih. Sini saya nak buat pembetulan sikit. Saya bukan CEO. Oh, okey. Saya chairman saja. Oh, chairman. Pemilik lah. Betul. Pasal CEO kita belum lantik lagi. Oh, okey, Jadi okey. banyak Baik. perkara saya akan buatlah kerja CEO tu atau kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan Perak Oh, FC. alright. Datuk Seri, terima kasih sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Walaupun Sama. sekejap pun kita sangat berbesar hati. First soalan saya nak tanya Datuk Seri, ramai fans-fans yang bertanyakan kepada kita orang juga minta tanyakan kepada Datuk Seri, mengapa memilih Perak FC sedangkan kita tahu Perak banyak mengalami masalah hutang dan pelbagai masalah-masalah yang lain. Perak FC ni kalau kita lihat dari sejarahnya, dia merupakan salah satu daripada pasukan bola sepak yang terunggul di negara kita. Ianya adalah satu daripada 4 persatuan tim bola sepak yang telah memulakan FMS Cup ni dulu, ya. Sejarah ni 101 tahunnya cerita ni. Kalau katakan sesiapa tak datang untuk membantu atau mengambil alih dan sebagainya, Perak FC ni akan lupus. Itu saja. Ianya akan kita hanya tahu dalam museum. Kalau kita pergi museum bola adalah cerita Perak FC, atau kita baca buku sejarah bola sepak Malaysia. Jadi sebagai seorang anak Perak yang jati, saya rasa terpanggil lah untuk membuat sesuatu untuk memastikan bahawa Perak FC ni masih kekal dan masih dapat menjadi sebuah kelab yang balik terunggul seperti dulu kala. Jadi kita dah lihat walaupun dia banyak masalah khususnya dari segi kewangan, tetapi kewangan ni yang cantiknya dia bukanlah hutang beban dengan bank atau dengan ceti. Ya. Dia hutang dia kerana dia tak bayar gaji aja. Jadi benda ni bukannya lah teruk sangatlah untuk kita nak selesaikan. Dan atas alasan-alasan itu kita telah mengambil keputusan untuk mengambil alih Perak FC ni. Jadi bermaksud orang kata apa, disebabkan orang kata apa, sebagai semangat anak jati itu sendiri, orang kata apa, menguatkan lagi Datuk Seri untuk ambil alih Perak lah maksudnya. Ya, ya. Tapi bukan itu sajalah. Kerana kalau Had nak ingatkan anak jati aja, mungkin tak cukup. Kita kena lihat juga dari segi dia punya business proposal dia. Dan kita telah membuat pelbagai projection, perancangan dan sebagainya. Dan kita lihat bahawa Perak FC ni boleh membuat untung kalau ianya diurus dengan baik dan ditadbir dengan elok. Keuntungan tu dapat kita raih. Mungkin tak banyak tetapi boleh untung. Jadi dari segi komersialnya pun it makes sense. Itu sebabnya kita mengambil keputusan untuk mengambil alih. Okey, semasa proses pengambilan ada buat apa due diligence untuk melihat keseluruhan total hutang tu kan. Berapa sebenar-benarnya, sebab apa yang difahamkan yang dia tersebar ni orang kata apa, sepatutnya dalam 12 tapi dikurangkan jadi 9 juta tak silap saya. So boleh Datuk jelaskan benda tu? Dia sebenarnya due diligence ni memanglah kalau kita mengambil alih syarikat lain memang kita buat due diligence yang rapi. Dan tetapi due diligence yang rapi ni akan memakan masa selama mungkin 3-4 bulan. Dan kita tidak mempunyai masa 3-4 bulan tu. Kerana kita kena mengejarkan second transfer window yang akan bermula pada 28 Mei hinggalah 28 Jun. Kerana kalau kita miss transfer window tu, kita tak dapat mendaftarkan pemain-pemain yang hebat lah yang kita ada. Seperti Wan Zek, Syamin dan juga Indra. Jadi oleh kerana timing tu very short, ya, dia tak berapa panjang, kita buat due diligence ni macam tak berapa rapi. Dan
sehingga hari ini pun kita dapati bahawa banyak perkara-perkara yang kita tak duga atau tidak dimaklumkan telah wujud. Umpamanya apabila kita berbincang ataupun tengah negotiate dulu, kita difahamkan bahawa players atau pemain yang ada di dalam register Perak FC ini adalah lebih kurang 60 ke 70 orang. Tetapi apabila kita duduk untuk membuatkan pembayaran gaji dan sebagainya, kita dapati bahawa players ada ramai 111 orang. Jadi benda-benda macam ini telah mengganggukan kita punya perancangan sedikit. Tapi ianya bukanlah ianya tidaklah menimbulkan masalah yang besar. Kita masih mampu untuk mengatasinya. Cuma dari segi due diligence ni, kalau nak tengok dari segi dia punya amount tu, apa yang dikatakan tu betul, oleh kerana yang 3 juta difference tu daripada 12 dengan 9 tu, ini adalah hutang kepada LHDN, EPF, SOCSO, zakat. Jadi ini semua ni dia apabila pemilik lama IMC ambil alih daripada PAFA, kononnya ada persetujuan yang PAFA akan bayar ni 3 juta ni. Ya. Dia sebenarnya bukan 3 juta pun, 2.4 ke gitu, lebih kurang 2.7 gitu. Jadi apabila kita dapati bahawa ada persetujuan ini, kita mintalah surat daripada PAFA dan sebagainya. Dan lebih baik kalau boleh dapat surat daripada LHDN mengatakan yang kita tidak terikat dengan pembayaran ini dan ianya patut jatuh kepada PAFA. Jadi ini masih diusahakan dan itulah sebabnya dia punya amount tu dia menganjak daripada 9 ke 12 ke apa kan. Dia pasal itulah. Okey, Dato'. Selepas pengambilalihan Perak FC ni, apa perkara pertama Datuk Seri akan buat? Maybe ada pengurusan baru ke, akan ditukar ke, macam mana dalam segi management? Sudah pasti kita akan mengadakan pengurusan yang baru yang akan mencerminkan dan yang tahu akan kita punya budaya korporat kami untuk kami bawakan kepada Perak FC. Dan kita ni pun merupakan sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi banyak perkara-perkara yang sebagai sebuah syarikat yang tersenarai ini, banyak garis panduan yang perlu kita tepati dan garis panduan ini perlu ditepati juga oleh semua anak-anak syarikat. Jadi Perak FC merupakan salah satu daripada anak syarikat kepada XOX Berhad. Jadi apa saja yang kita perlu tepati di XOX perlu juga ditepati di Perak FC. Jadi dia punya urus takbir korporat, urus takbir Perak FC ini akan berubah corak mengikut cara yang agak lebih korporat lagi, ya, yang boleh dikatakan lebih korporat. Dan kita harap bahawa kita dapat membawa pembaruan kepada pengurusan bukan sahaja Perak FC tetapi dilihat oleh persatuan bola sepak yang lain ataupun tim-tim bola sepak yang lain untuk adopt benda yang sama. Okey, Datuk saya nak tanya. So bermaksud untuk pasukan Perak FC akan buat perubahan secara rombakan besar-besaran dalam pihak pengurusan termasuk CEO sebelum ini, akan semua ada lantikan baru. Nak kata semua lantikan baru tu tidak, kerana di dalam Perak FC sekarang ada 11 kaki tangan. Kaki tangan di Jabatan Kewangan, Jabatan Pengurusan dan sebagainya. Jadi kita kena lihat balik, duduk balik, tengok apakah sebenarnya keperluan. Perlukah kita ada 11 orang? Adakah ini terlalu banyak kan untuk sebuah syarikat yang kecil macam Perak FC? Mungkin kita sebenarnya dah ada pun mesyuarat berkenaan dengan perkara ni, internal punya meeting, dan kita beranggapan bahawa yang kita perlu hanya separuh daripada itu aja. Tak perlu sampai ramai sangatlah. Ya. Tetapi kita perlu bincang juga dengan pekerja-pekerja tu kerana kita tak mahu nanti dia orang terasa terganggu ke sama ada kan. Ni piuk nasi dia kan. Jadi kita kena lihat macam mana kita boleh bantu dia untuk mendapatkan kerja yang lain dan sebagainya. Jadi salah satu nama yang tahu Syahrul Azhar, salah satu legend, akan tetap bersama dengan Perak FC ataupun itu akan... saya tak boleh komen buat sekarang, buat masa ni.
sama ada Syarul Azhar ataupun mana-mana sajalah di dalam pasukan sekarang ni, sama ada pengurusan ataupun pemain, sama ada mereka akan terus ke tidak. Itu saya tak boleh komen lagi. Baik Datuk. Datuk Seri tadi Datuk Seri kata kita memang mengejar masa untuk mendaftar transfer window kedua untuk pemain-pemain yang seperti Indra Putra, Wan Zaid Aikad. Ada tak nama-nama lain yang daripada Perak FC ataupun SOS dah nak menyaraikan untuk menguatkan lagi Perak FC supaya kekal dalam Liga Premier, tak nak tersingkir di Liga bawah? Kita ada 13 nama yang hendak kita daftarkan, dan 13 nama ni telah diberikan kepada kita oleh Yusri Cik Lah, head coach kita, dan insyaAllah kita dapat mendaftarkan mereka lah. Boleh macam Datuk sini dah tengok senarai tu, mungkin ada. Tak ingat. Tak ingat, betul. Bukan tak mau bagi tahu, tak ingat. Okey, Datuk saya nak banyak tanya. sangat senarai yang saya baca dalam masa. Ada yang pemain big name juga lah Datuk Seri. Nama-nama bintang yang besar juga ada lah yang dikenali ke, yang join nanti selain Indra Putra, Wan Zaid. You mean new players? Ya. Player baru? Ya. Yang Player akan baru datang kita belum, kita tak ada perancangan buat masa ni. Kita punya planning ialah untuk pastikan bahawa dengan adanya pemain yang sedia ada, kita dah lihat tim-tim yang lain di dalam Premier League ni, dan kita pasti bahawa kita dapat lepas transfer window ni nanti, kalau semuanya didaftarkan, kita pasti kita akan dapat dalam top 4 Liga. Walaupun sekarang ni kita punya points -3 kan. Betul. -3. Tak pernah saya tengok tu. -3 tu. Kosong pernah tengok. -3 ni dia mengejutkan lah. Tapi insyaAllah dalam second half ni nanti, second half after of the season, kalau kita dapat top 4 tu, ini akan membolehkan kita naik ke Super League. Jadi apabila kita naik ke Super League, jadi perancangan tu akan berubah. Dan mungkin kita akan bawa player-player lain, termasuk juga player import. Tak silap saya, Datuk Seri ada buat lawatan mengejut hari tu ke Perak, tak silap saya. Mungkin ada tak perancangan Datuk Seri sendiri, maybe nak upgrade the stadium ataupun nak buat fasiliti baru untuk Perak FC, tempat latihan? Kita stadium tu kita tak boleh buat apa kerana ianya adalah milik Dewan Majlis Bandaraya Ipoh. Tetapi saya dah berbincang dengan Datuk Bandar beberapa kali. Malam kita telah menandatangani satu MOU antara XOX dengan Datuk Bandar untuk membantulah, dan stadium ni termasuk di dalam agenda tersebut. Mungkinlah kita akan renovate sikit, ya, gunakan duit kita sendiri, tapi bukanlah keseluruhan kerana itu dia punya stadium. Dari segi training ground ni, itu milik SSI, State Secretary Inc. Dan saya telah pun berjumpa dengan timbalan Ketua Eksekutif SSI berbincang dengan perkara ni, dan kami nak naikkan satu akademi, akademi bola sepak khusus untuk anak-anak Perak. Kerana kita dapati bahawa kita ni mempunyai skills kita ada skills lah, anak-anak muda kita. Kalau kita lihat sekarang pun yang pemain-pemain itu kebanyakannya budak-budak muda. Jadi kalau kita tak perlu import, kalau kita boleh develop daripada bawah, naikkan mereka naik ke atas, lebih baik. Ya. Jadi kita sedang melihat model-model macam Ajax Amsterdam, kita tengok model-model yang ada di Eropah, macam Arsenal umpamanya, kan, semuanya homegrown talent. Dan kita lihat sama ada kita boleh membuat perkara yang sama di Perak FC.